Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 26 November. Polis Sabah akan membuat pemantauan berterusan ke atas program-program sekolah yang dilaksana dengan kerjasama PDRM. Langkah itu bagi memastikan setiap program memberi impak terbaik kepada pelajar dan pihak sekolah. Kami berharap bahawa program-program seperti ini setelah pun dilancarkan dan kita jangkakan bahawa ia akan mendatangkan impak yang terbaik dalam membina salah siah pelajar yang berwibawa dan berilmu. Dan perkara ini kita kena pantau secara berterusan supaya target KPI yang kita sasarkan tu capai mengikut format kit yang dilancarkan pada hari ini. Datuk Syahurinain bercakap dalam sidang media selepas mewakili Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jaute Dikun menyampaikan perutusan Ketua Polis Negara sempena Majlis Pelancaran Kit Duta Sasia Peringkat Negeri 2024 di SMK Taman Ria. Dalam perutusannya, Ketua Polis Negara menyatakan sokongan PDRM terhadap pelantikan Duta Sasia dalam kalangan pelajar. Inisiatif ini diyakini mampu memberi inspirasi dan pengaruh tersendiri kepada rakan-rakan untuk meneladani personaliti, tingkah laku dan perwatakan baik yang dipamerkan. Sementara itu, PDRM mempunyai 10,235 pegawai perhubungan sekolah PPS di 2,458 sekolah rendah dan 7,777 sekolah menengah di bawah kelolaan Kementerian Pendidikan Malaysia. 150 belia terawal mendaftar kelas memandu berpeluang mendapat lesen motosikal B2 secara percuma. Tawaran tersebut khusus untuk belia di daerah Paitan sempena program bantuan miliki lesen motor B2 secara percuma. Program tersebut akan dilaksana awal tahun depan dengan kerjasama sebuah akademi memandu di Sandakan. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk James Ratib yang juga adun sugut berkata, inisiatif itu bagi meringankan beban belia yang kini terpaksa ke daerah lain untuk mendapatkan lesen motor. Demi untuk meringankan beban para belia ini, saya telah pun berbincang dengan Pusat Memandu Ramah dan juga pihak GPJ supaya mereka membuka litar untuk lesen memandu, terutama sekali motosikal di Paitan ini. Datuk James memberitahu pemberita ketika ditemui sempena sambutan Maulidur Rasul di Paitan. Katanya pembinaan litar memandu di daerah ini juga akan dilaksana tahun depan di kawasan seluas 1.6 hektar. Syarikat Perkhidmatan Sokongan Hospital Sedafiat Sendirian Berhad komited membantu kerajaan menambah baik perkhidmatan dengan mencipta inovasi produk. Ia dijalankan menerusi program teknologi inovasi dan kreativiti Sedafiat STIK yang dilaksana sejak tahun 2019. Program STIK bertujuan mencipta kaedah baru bagi membantu melaksanakan perkhidmatan serta menambahbaikkan produk-produk sedia ada di hospital-hospital seluruh negeri. Sehingga kini sebanyak 118 produk inovasi telah diperkenal kepada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Projek-projek yang kita tampilkan ini ada yang telah pun memenangi beberapa award. Contohnya kita memenangi award di China pada tahun 2022 dan di Beijing pada tahun 2024 dan insya-Allah kita akan mengikuti program inovasi yang sama pada tahun 2025 nanti di Sydney, Australia. Datuk Awang Hutamam ditemui RTM selepas perasmian program STIK oleh Pengarah Perkhidmatan Kejuruteraan KKM Teknologis Huzian Husin di Kota Kinabalu. 10 reruai disediakan bagi mempamir 10 produk inovasi ciptaan kaki tangan syarikat ini. 5 daripada produk ini telah digunakan di hospital-hospital secara berfasa. Aktiviti gotong royong perlu dipergiat bagi merapatkan lagi hubungan silaturahim dalam kalangan masyarakat setempat. Menerusi aktiviti seumpama, penduduk dapat berinteraksi antara satu sama lain sekaligus mewujudkan suasana harmoni. Adun Petagas Datuk Awang Ahmad Sa Awang Sahari berkata, amalan bergotong royong juga berupaya menyatukan penduduk kampung tanpa mengira latar belakang agama dan bangsa. Beliau berucap merasmikan gotong royong Kampung Baru Petagas.
Datuk Awang Ahmad berharap aktiviti seperti ini juga dapat memupuk semangat sukarelawan dalam kalangan masyarakat. Sementara itu, Ketua Kampung Baru Petagas Lamuddin Jaafar berkata, aktiviti ini dianjur bagi memastikan kawasan kampung bersih dan bebas daripada tempat pembiakan nyamuk Aedes. Seramai 170 penduduk termasuk anggota bomba dan polis menyertai gotong royong ini. Program pembangunan belia dan sukan akan diperhebat tahun depan sejumlah 27.21 juta ringgit daripada 101.49 juta ringgit peruntukan kepada Kementerian Belia dan Sukan bagi tahun 2025 akan digunakan untuk tujuan itu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinur berkata, program pembangunan sukan prestasi tinggi dan sukan Paralimpik akan diberi keutamaan ke arah menjadikan Sabah sebagai kuasa besar dalam beberapa acara sukan. Beliau berucap demikian dalam Majlis Perasmian Kejohanan Tinju Kebangsaan 2024 di Dewan Maksak Kota Kinabalu. Teks ucapan Ketua Menteri dibacakan Pembantu Menteri Belia dan Sukan Sabah, Datuk Fairuz Rendan. 3 kategori dipertandingkan dalam edisi keempat ini, iaitu kategori bakat bagi umur 13 dan 14 tahun, kategori junior 15 hingga 16 tahun dan kategori elit 19 hingga 40 tahun. Seramai 261 atlet dari negeri Perlis, Terengganu, Johor, Wilayah Persekutuan, Kelantan dan Sarawak menyertai kejohanan ini. Sabah pula mempertaruhkan 177 peninju dari 18 kelab tinju berdaftar dari seluruh negeri. Sementara itu, bercakap kepada RTM, Datuk Fairuz berkata KBS Sabah akan menambah baik peralatan dan gelanggang tinju di Kompleks Sukan Kota Kinabalu, Likas. Menurut Datuk Fairuz, lebih banyak kawasan berbumbung akan disediakan sebagai tempat latihan atlet tinju. Ini kerana atlet tinju memerlukan privasi untuk latihan tanpa gangguan. Sabah ini melahirkan ramai atlet, bukan hanya tinju, tapi juga kita mahu mengharapkan Persatuan Tinju Malaysia dan juga Sabah kali ini boleh bekerjasama dan saya mengharapkan lebih ramai lagi atlet tinju yang akan lahir di negeri Sabah ini. Datuk Fairuz berharap Sabah mampu mencungkil bakat baharu menerusi Kejohanan Tinju Kebangsaan 2024 untuk diketengah ke peringkat lebih tinggi. Sabah julung kali menjadi tuan rumah Kejohanan Anjuran Persekutuan Tinju Malaysia PTM dengan kerjasama Persekutuan Tinju Negeri Sabah PTNS ini. Program Santai Bowling Sekretariat Sabah Maju Jaya SSMJ dengan kerjasama Jabatan Penerangan Japan Sabah berlangsung dalam suasana meriah. Seramai 60 peserta mewakili Persatuan Wartawan Sabah SJA dan agensi media mengambil bahagian dalam program berkenaan. Para peserta dibahagikan kepada 13 kumpulan iaitu 4 peserta bagi setiap kumpulan bagi mencapai matlamat program untuk merapatkan hubungan silaturahim di antara SSMJ dengan pengamal media. Setiap kumpulan diwakili peserta SSMJ, SJA dan agensi media lain. Ini merupakan satu usaha kita untuk merapatkan pentadbir negeri Sabah dengan juga pemain industri dalam media. Dan kerana kami percaya bahawa dengan ada hubungan yang baik, apa-apa pun yang kita lakukan di lapangan dan sebagainya akan sampai kepada rakyat. Dan itu hasrat kita. Program ini juga sebagai tanda penghargaan SSMJ kepada pengamal media yang membantu menyalurkan maklumat berkaitan pembangunan negeri khususnya di bawah Hala 7 Sabah Maju Jaya. Terdahulu, Pengarah Japan Sabah Janisa Muhammad Noor dalam ucapannya menyifatkan program seumpama merupakan inisiatif yang baik bagi memperkukuhkan jaringan kerjasama antara semua pihak terlibat. Baik, saudara, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini, Berita Pagi Sarawak dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.